Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, baik, untuk kali ini kita akan tengok seterusnya dalil eh uh, dalam Islam itu, iaitulah dalil yang kedua, tentang sunnah. Yang lepas kita dah bincang berkenaan dengan Al-Quran. Kali ini kita nak tengok secara ringkas berkenaan dengan sunnah dalam perbahasan sebagai dalil yang kedua dalam pendalilan sesuatu hukum di dalam agama Allah. Baik, yang pertamanya kita tengok ta'arif sunnah. Sunnah pada bahasa dan pada istilah fuqaha dan juga pada makna di sisi ulama usul. Pada bahasa sunnah itu iaitulah ibarat daripada jalan yang biasa dilaluinya. Iaitulah perkara yang berulang-ulang dilakukan dalam nak menunjukkan suatu perkara tadi itu kemestian. Jadi sunnah. Okey, baik. Dari sudut bahasa lah. Dari sudut istilah fuqaha, sebahagian mengatakan apa perkara yang daripada ibadah sunat, yang di perkara dari ibadah yang mana statusnya sunat, yang diriwayatkan daripada Nabi SAW, iaitulah bukan benda yang wajib. Jadi sunnah ni pada bahasa, pada istilah fuqaha, sunat lah, benda-benda sunat. Okay, baik. Jadi sunnah di sini juga bermaksud sunat pada perbahasan istilah. Adapun dari sudut istilah ulama-ulama usul, sunnah itu adalah apa-apa sahaja yang disandarkan daripada Nabi SAW selain daripada Quran. Sama ada perbuatan Nabi atau perkataan Nabi ataupun pengakuan Nabi lah. Maka apa yang disandarkan daripada Nabi ini selain daripada Quran itu, sama ada perkataan, perbuatan ataupun pengakuan, itu diiktibar sebagai dalil daripada dalil-dalil hukum dalam Al-Quran, dalam agama Islam tadi itu, dan dia menjadi satu sumber daripada sumber-sumber syarak. Maka sunnah sebagai sumber syarak, pensyariatan dalam menentukan suatu hukum. Baik. Dalilnya apa? Daripada Al-Quran Al-Karim, dalal kitabu ala annama yantiqu bihi nabiyyu ala wajhi tasyri'. Al-Quran menunjukkan bahawasanya apa yang disebutkan, yakni yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah dalam bentuk persyariatan yang mana terbina daripada wahyu, dan sumber wahyu itu datang daripada Allah. Sebab Nabi SAW tidak akan bercakap benda-benda yang lara, benda-benda yang apatah lagi maksiat. Dan Allah Ta'ala sendiri sebut, wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Maksudnya apa yang Nabi sebut tadi itu bukan daripada nafsu Nabi sendiri, tapi adalah daripada bimbingan wahyu. Ini menunjukkan kata-kata Nabi itu seumpama Al-Quran Al-Karim. Dari sudut yang mana? Dari sudut iaitulah wahyu. Cuma bezanya, Al-Quran itu wahyu daripada Allah direct pada lafaz dan bahasa. Adapun sunnah Nabi SAW bimbingan wahyu yang mana pada makna. Lafaz daripada Nabi SAW. Maka sebagaimana Al-Quran itu wajib untuk diikuti kerana datang daripada Allah, maka aqwalur Rasul SAW, maka begitulah juga perkataan Nabi SAW. Kerana makna perkataan Nabi itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga dari sudut makna persyariatan. Dalil yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Nabi wazifatul bayan di ma'anil Quran, tugas untuk nak memberikan penerangan bagi makna-makna Quran. Wa syarhi li ahkamil mujmalah, dan juga mensyarahkan hukum hakam Quran yang mujmal, yang umum, yang dasar. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaih, dan kami telah turunkan kepada kau wahai Muhammad az-dzikra, peringatan, yakni Al-Quran, untuk diterangkan, untuk engkau terangkan, untuk engkau terangkan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka lah, yakni hukum hakam atas manusia tadi. Fayakunu bayanuhu mutammiman lil Quran, maka penerangan daripada Nabi itu adalah yang menyempurnakan dari sudut maksud pendetailan Quran. Wa daruriyan li istifadatil hukmi syar'i, dan itu perkara asas untuk kita panggil faedah pengajaran hukum syarak. Wa ma'rifatil maqlub, mengetahui benda yang sepatutnya yang dituntut. Fatakunu dalilan min ahkamil ahkam, maka sunnah menjadi dalil daripada pendalilan hukum-hukum. Kan? Dan terdapat banyak nas-nas
terlalu banyak yang dalam Quran yang mana menunjukkan di suratin qati'atin, gambaran yang mesti qat'i, muktamad ala luzumi ittiba'i sunnah, untuk manusia, untuk kita mengikuti sunnah tadi tu, wal iltizami biha, dan kita berpegang dengan sunnah tadi tu, wa i'tibariha masdaran litashri', dan mesti sunnah tadi tu diiktibar sebagai rujukan pada syarak, wa istifadatul ahkamnya, dan mengambil pelajaran istifadah hukum hakam daripada sunnah tersebut. Banyaklah, terlalu banyak disebutkan di sini. Baik. Yang keduanya daripada ijma'. Ijma', umat Islam telah berijma' sepakat daripada zaman Nabi SAW sampailah ke hari ini akan kewajipan al-akhzi bil ahkamil lati ja'at biha sunnah an-nabawiyyah, untuk mengambil hukum, yakni berhukum dengan apa yang telah dibawa datang daripada sunnah Nabi SAW. Wa daruratul ruju'i ilaiha, dan keperluan asas untuk merujuk atau kembali kepada sunnah, lima'rifatil ahkam syariah, dalam nak mengetahui hukum hakam syarak, wal amali bi muqtadaha, dan beramal untuk melaksanakan sunnah tadi. Maka itu terdapat ijma' yang mana menunjukkan semua sepakat. Salisan, hujah yang ketiga kenapa sunnah itu menjadi dalil dalam syariat Islam. Sabata bid dalilil qati', telah sabit dengan dalil yang muktamad, anna Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah, Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasulullah. Makna Rasul, maksud Rasul adalah huwal muballigh in Allah, iaitulah yang penyampai yang dihantar daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa muqtadal imani bi risalatihi, pelaksanaan mesti beriman dengan akan apa yang disampaikan, luzum taati, mesti mentaatinya, wal inqiyadi li hukmi, mesti mengikut apa yang dihukumkannya, wa qubuli ma ya'ti bihi, dan menerima apa yang dibawa datang. Biduni dzalika, tanpa perkara demikian, maksudnya tak beriman, tak taat, tak mengikut, tak menerima, la yakunu lil imani bihi makna, tidaklah dinamakan sebagai beriman dengan Rasul tersebut dari sudut makna, kan? Okay. Wala tatasawwaru ta'atullah wal inqiyadu ila hukmihi ma'al mukhalafati ridha rasuli sallallahu alaihi wasallam. Tidak tergambar bagaimana dinamakan ketaatan kepada Allah, mengikut akan hukumnya, sedangkan dia sendiri bercanggah dengan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu Rasulullah SAW. Maka mustahil kata taat kepada Allah tapi canggah dengan Rasul, sebab Allah sendiri yang menghantar Rasul. Maka sepatutnya kalau taat kepada Allah, dia kena taat kepada Rasul tadi. Gitu. Maka di sini terdapat persoalan, walakin hal jami'u ma sudira an Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu hadzal maqam, ay maqamu luzumil ittiba'i wal istidlal bi an al-hukm syar'i am la? Adakah semua apa sahaja yang datang, yang disumberkan kepada Nabi SAW itu berada pada makam sunnah ini, iaitu pada makam yang mesti untuk diikuti dan dijadikan dalil dalam merhujah tentang hukum syarak, ataupun tidak? Adakah semua yang datang daripada Nabi SAW itu yasluhu ayyakuna masdaran litashri', boleh jadi sumber kepada syarak tadi itu, kan? Maka di sini untuk menjawab persoalan ini, tak dapat tidak kita kena melihat dari sudut jenis-jenis sunnah, apa hakikat dia, zat dia, dan perbincangan berkaitan dengan jenis-jenis sunnah tadi itu. Jenis-jenis sunnah dari sudut mahiyatuha, hakikat dia lah. Sunnah min haitsu mahiyatuha ay zatuha, daripada zat sunnah tadi itu, maka ia terbagi pada tiga, iaitulah sunnah qauliyah, iaitulah perkataan, sunnah fi'aliyah, iaitulah perbuatan, sunnah takririyah, iaitulah pengakuan. Sunnah qauliyah iaitulah kata-kata Nabi SAW pada kesesuaian yang berbeza-beza dan pada tujuan yang pelbagai, apa sahajalah, maka itu dinamakan sebagai sunnah qauliyah. Fahiya bihadzal i'tibal muradafatun lil lafzi al hadith. Maka sunnah qauliyah ini adalah yang kita sebutkan sama maksud dengan lafaz hadis, kan? Baik. Dan sunnah qauliyah, perkataan itu terlalu banyak. Minha, antaranya al-amalu qudun la darara wa la dirar, antara yang Nabi sebutlah benda itu, Nabi sebut man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi sampai habis. Kata-kata Nabi, innama takunu masdaran litashri', hanya saja menjadi masdar litashri' idza kana al-maqsudu biha bayanul ahkam atau tashri'iha. Kata-kata Nabi itu menjadi tashri', sumber rujukan kepada persyariatan, apabila tujuan daripada kata-kata itu menerangkan hukum ataupun menyatakan hukum.
Tak, sama ada amma idza kanat fi umurin dunyawiyyah bahtah, sama ada uh, uh, adapun idza kanat fi umuri dunyawiyyah bahtah la alaqata laha bit tasyri', ya, ataupun kalau kata-kata Nabi itu dalam urusan dunia semata-mata yang tak ada kaitan dengan syariat, wala mabniyatan alal wahyi, yang tidak dibina atas wahyu, wala takunu dalilan min ahkamil ahkam, maka dia tak jadi dalil daripada dalil-dalil hukum, dan tidak menjadi masdar, sumber rujukan yang mana mengistinbatkan daripada kata-kata itu hukum hakam syarak dan tidak wajib diikuti, tidak jadi satu kewajipan untuk diikuti. Kan sebagaimana Nabi SAW ra'a qauman fil Madinah yu'abbiruna an-nakhla fa asyara 'alaihim bitarki fa fasada tamam. Kepada satu kisah Nabi SAW melihat penduduk Madinah sedang melakukan tanaman pokok kurma dari sudut nak membiarkan buah dia tadi itulah, kan maka Nabi SAW ketika berbincang ketika itu, Nabi kata tinggalkan, tak payah nak biarkan. Kemudian tidaklah berlaku buah, tidaklah pada musim itu tidak berbuah. Maka kemudian berlaku perbincangan balik, maka ditanya Nabi SAW pun kata apa? Kamu buatlah eksperimen, kan antum a'lamu bi umuri dunia. Maka dalam hal yang berkaitan dengan urusan dunia yang tak ada kaitan dengan hubungan syarak, maka perkara tersebut tidaklah menjadi satu kewajipan, maka ia sebagai kita panggil pandangan sahajalah. Maka di situ yang dikatakan benda ini tidak terbina di atas wahyu dan tidaklah menjadi dalil dalam hukum hakam. Baik. Sunnah fi'aliyah, sunnah daripada perbuatan Nabi SAW, iaitulah apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, seperti menunaikan sembahyang, kan, dalam pelaksanaan penghukuman Nabi terhadap penyaksian seorang, dan juga sumpah bagi orang yang didakwa, kan. Wa af'alu sallallahu alaihi wasallam minha ma yakunu masdaran li tasyri', ada kala menjadi sumber rujukan bagi pensyariatan, wa minha ma la yakunu, dan ada kalanya tak jadi sumber kepada pensyariatan. Sebagaimana penerangan kalaulah af'aluhu jibilliyah, perbuatan Nabi jibilliyah. Jibilliyah ni yang bersifat kerana lokaliti ataupun geografi tempat tersebut, iaitulah allati tasduru minhu bihasbi tabi'atil basyariyah, yang mana perbuatan itu datang pada Nabi atas dari sudut kita panggil kerana itu tabiat manusia, dan juga itu adalah sifat sebagai seorang manusia, sebagaimana makan, minum, berjalan, berduduk, kan, maka itu kita panggil tidaklah menjadi hukum. Kan, tapi dari sudut isu, kalau kita panggil isu tabarruk itu lain, tapi dari sudut hukum tidaklah menjadi sedemikian hukum tadi itu, kerana memang itu adalah perbuatan sebagai seorang manusia. Fahadhihi la tadkhulu fi babit tasyri', kan, ini tak termasuk dalam perkara-perkara yang melibatkan pensyariatan hukum, illa ala i'tibari ibahatiha fi haqqil mukallafin, maka ia dikira diiktibar sebagai keharusan saja pada hak orang mukallaf. Kalau nak ikut-ikut terpulang, tapi taklah jadi suatu kita panggil kewajipan. Fala tajibu mutaba'atur rasuli fi tariqati mubasyaratihi laha, tak jadi suatu kewajipan. Wa in kana ba'du sahabati yahrasu ala hadhihi mutaba'ati, sekalipun terdapat sebahagian sahabat yang bersungguh dalam mengikut exactly apa yang Nabi buat, sekalipun dalam perkara-perkara urusan kemanusiaan, sifat semula jadinya itu, sebagaimana Ibnu Umar, kan, yang dia menjaga sungguh. Itu dari sudut kita panggil atas tabarrukan dan pembahasan lain, tapi atas hukum usul tidak termasuklah, ya. Wa yulhaqu bihadha an-naw'u fi adam i'tibari masdaran litashri', dan juga termasuk dalam jenis yang tak dikira sebagai masdar bagi pensyariatan, ma sudira anhu, apa yang datang daripada Nabi, bi muqtada khibrati al-insaniyah, dari sudut perkara itu atas kebijaksanaan ataupun pengalaman kemanusiaan dalam perkara-perkara duniawi. Sebagai contoh, tanzimul juyush, dalam melatih atau menyusun para tentera, kan, dalam kita panggil dalam memimpin tentera untuk tadbirul harbi, dalam peperangan, wa syu'unut tijarah dan sebagainya lah. Fahadhi af'alu la tu'tabara tashri'an lil ummah, maka perbuatan-perbuatan benda ini tidak dikira sebagai satu pensyariatan bagi ummah, kerana li'anna ma benaha at-tajribah, kerana benda itu berlaku atas dasar pengalaman, atas dasar eksperimen, la al-wahyu, bukan kerana daripada datang wahyu tadi.
Dan Nabi SAW lam yulzim al-muslimin nabiha. Nabi pun tak suruh, tak paksa untuk umat Islam buat sebagaimana exactly gambaran demikian. Maka di situ adalah perbezaan. Sebagaimana dalam contoh apa namanya, dalam peperangan Badar, dalam menentukan tempat peperangan tentera Islam, ditanya kepada sebagai sahabat bila Nabi tetapkan satu tempat di perang Badar itu, ada sebagai sahabat tanya, hadza manzilun anzalakallahu fi, adakah tempat ini Allah Taala turunkan wahyu pada kamu, am huwa ra'yu wal harbu muqayyada, ataupun ini sekadar pandangan sebagai strategi perang dan juga strategi dalam kita panggil hilah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, bal huwa ra'yu wal harbu wal muqayyada, itu adalah sekadar pandangan, yakni pengalaman dari sudut strategi perang dan juga untuk helah tadi itu. Maka kemudian barulah para sahabat lepas tahu benda ni bukan ketapa wahyu, seorang sahabat berbincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencadangkan fi makanin akhar ayyanahu lahu, untuk ditentukan pada tentera tadi itu. Kerana apa? Kerana benda itu bukan daripada ketetapan hukum. Maka di sini menunjuk sebagai dalil bahawasanya dalam perbuatan Nabi yang bukan dimiliki di atas wahyu, tapi dari sudut kita panggil pengalaman, experience dan sebagainya, maka itu adalah perkara yang tidak menjadi satu kemestian hukum tadi. Dia maksudnya bila kita bincang kata-kata Nabi atau perbuatan Nabi yang tak jadi hukum, bukan bermaksud apa tak boleh nak amal. Nak boleh amal atas dasar keharusan dan juga atas dasar tabarruk, silakan. Tapi dia tidaklah jadi sebagai hukum yang maksudnya kita wajib ikut. Kan? Maksudnya kalau siapa nak buat, dia tak dihalang. Atas keharusan, atas kita panggil sentimen, kasih dan sebagainya lah. Tapi siapa yang tak buat tidaklah menjadikan seseorang itu disebut sebagai orang yang melakukan maksiat atau orang yang kurang iman dia. Itu maksud dia tadi. Itu yang perlu diperjelaskan. Okey. Dan ada juga perbuatan Nabi yang khusus untuk Nabi SAW. Min khawasihi SAW. Khusus untuk Nabi SAW. Fahuwa lahu wahdah. Itu adalah untuk Nabi sahaja. Wala tusyariku al-ummatu fihi. Dan umat tak boleh nak buat. Bahkan kalau buat boleh jadi haram. Sebagaimana khususnya Nabi berpuasa sambung-sambung. Tak buka-buka. Kaikhtisasihi biswisal fisyam. Maksudnya puasa tak buka-buka. Kan? Sedangkan kita ni kalau puasa sampai waktu maghrib, kita sunat segerakan berbuka. Kalau kita lewat secara sengaja, maka itu boleh jadi makruh, kan? Makan kalau menyebabkan mudarat menjadi haram, kalau tak buka sebagainya. Dan kahwin lebih daripada 4 orang isteri dalam satu-satu masa, yakni memiliki lebih 4 orang isteri dalam satu-satu masa. Maka ini adalah khusus untuk Nabi SAW. Adapun untuk ummah, maksimal 4 dalam satu-satu masa. Dan selain daripada itu sajalah. Maka di sini menunjukkan bahawasanya ini adalah perbuatan Nabi tapi tak boleh diikut. Maka ini adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Okey, baik. Ma'urifa, apa yang diketahui anna fi'lahu, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayanun, menerangkan linasil mujmal jaa fil Quran. Kan apa yang menerangkan nas yang umum mujmal yang datang dalam Quran. Fa bayanuhu tasyri'un lil ummah ويثبت الحكم في حقنا ويكون الحكم الفعل الذي صدر منه في هذه الحالة كحكم النص الذي بينه الفعل من الوجوب والندب وغيرهما. Kalaulah perbuatan Nabi itu menerangkan akan nas yang mujmal yang datang daripada Quran, maka keterangan itu menjadi persyariatan hukum kepada umat. Dan daripada perbuatan itulah dia akan menetapkan hukum kepada kita tadi itu. Dalam perbuatan Nabi dalam keadaan demikian sama sebagaimana hukum kita mengikut nas, kerana apa yang menerangkan perbuatan daripada sama ada jadi wajib ke sunat ke ataupun selain daripada itu. Kan? Perbuatan yang menerangkan pada nas yang mujmal imma bisarihin maqal, sama ada secara jelas ataupun biqara'inil ahwal, ataupun dengan adanya bukti-bukti yang keadaan yang menunjukkan. Antaranya faminal awwali qaulu sallallahu alaihi wasallam sallu kama raaitumuni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Maka perbuatan Nabi itu menjelaskan tentang dalil Quran aqimus solah. Maka perbuatan Nabi itu memberikan penjelasan, maka menunjukkan hukum dari sudut kaedah sembahyang tadi itu, takbirnya, baca Fatihahnya, rukuk, i'tidal dan sebagainya. Begitu juga kata-kata Nabi, khudu anni manasikakum, iaitulah pada
Kita panggil perkara-perkara berkaitan ibadah haji. Bagaimana yang Nabi buat? Nabi pakai ihram macam mana? Nabi tawaf Kaabah berapa kali? Nabi sa'i berapa kali dan sebagainya. Maka benda-benda tadi itu adalah menjelaskan terhadap nas-nas yang mujmal. Kalau semayang, nas mujmal aqimus solat. Hanya menyatakan dirikan solat. Kalau haji, Allah Ta'ala hanya menyatakan walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilai sabilah. Kewajipan ke atas manusia untuk haji di Baitullahil Haram bagi manusia yang umat Islam yang mampu. Okay, baik. Okey, seterusnya ma fa'alahu rasulu ibtida'an. Arifat sifatuhu asy-syar'iyyah min wujubi wa nadbin wa ibahatin fa innahu tashri'un lil ummah fa yathbutu hukmu ma fa'alahu fi haqqil mukallafin liqauli ta'ala. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai permulaan, kemudian diketahui akan sifat syarak daripada wajib, sunat ataupun harus. Maka kalau begitu, maka dia menjadi hukum syariatan kepada ummah dan hukum diambil daripada perbuatan Nabi dalam apa kita panggil pelaksanaan bagi orang-orang yang mukallaf, bagi umat yang diwajibkanlah. Contohnya apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka bila Nabi SAW tunjuk, dia perbuatan manusia, jujur, amanah secara fitrah, tapi bila Nabi SAW tunjuk, maka menunjukkan ini adalah satu perkara yang wajib. Kerana apa? Kerana Nabi bawa benda-benda yang baik, benda-benda yang menepati syariat tadi itulah. Kerana walaupun manusia selain pada Nabi pun ada juga yang baik, tapi dia tidak menjadi dalil. Tapi dengan Nabi tunjuk tadi itu menjadi dalil kepada suatu hukum perbuatan itu sama ada wajib, sunat dan sebagainya. Itu kerana apa? Kerana ada sifat-sifat syarak tadi itu. Sifat syarak tadi itu dah ada. Yang seterusnya ma fa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam tu'raf sifatu asy-syar'iyyah walakin urifa anna fil fi'li qasdul qurbah. Benda yang dibawa oleh Nabi SAW tapi tak diketahui akan sifat syaraknya tadi itu. Akan tetapi diketahui pada perbuatan itu adanya tujuan dalam nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kaqiyamihi bi ba'dil ibadat duna mu'adzabati 'alaiha. Sebagaimana Nabi melaksanakan sebahagian ibadah tanpa kita panggil mu'adzabah. Mu'adzabah ni maksudnya tidak kerap, tidak diteruskan, tidak dibuat secara rutin, secara ni maksudnya ada Nabi buat, maksud Nabi tinggal. Nabi buat, Nabi tinggal. Fa innal fi'la yakunu mustahabban fi haqqi ummah. Maka perbuatan demikian kadang-kadang menjadi perkara yang mustahabban, digalakkan pada sisi ummah tadi tu. Amma idza lam yu'raf fil fi'li qasdul qurbah. Adapun apabila jika tidak diketahui perbuatan itu ada tujuan untuk niat qurbah, yakni mendekatkan diri kepada Allah, fa innal fi'la yakunu dalan ala ibahati fi haqqi ummah. Maka dia jadi dalil keharusan saja. Tadi itu dalil mustahabban, digalakkan, sunatlah, ni keharusan pada umat sebagaimana kal muzara'ah wal bai' wa nahwa dzalik wa nahwi dzalik, sebagaimana pertanian, jual beli dan juga kita panggil sebagainya lah. Maknanya katanya dalam hal-hal duniawi tersebut dia perkara yang fitrah manusia dan tak ada sifat syarak tadi itu, maka hanya tunjuk keharusan kan. Sebab kalau tak buat pun dia tidaklah jadi dipanggil cacat celah sebagai seorang umat Nabi SAW. Tapi dalam perkara yang ada sifat syarak, ibadah sebagainya, walaupun Nabi buat sekali lepas tu Nabi tinggal, tapi kita buat berkali-kali sebab ada pernah Nabi buat, maka di situ tetap dinamakan sebagai sunat. Tapi bezanya bukan sunat muakkadah lah, sebab kalau sunat muakkadah Nabi akan buat secara berterusan. Itu beza dia. Yang ni duna muadzabah, yang tak diteruskan secara berterusan. Sunnah takririyah, iaitulah sunnah dari sudut pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu sukutun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala inkaril qaulin aw fi'lin sidra fi hadratihi, iaitulah Nabi senyap dalam nak menegah akan perbuatan secara menegah secara perbuatan ataupun perkataan ataupun perbuatan tatkala benda itu ada berlaku di hadapan Nabi. Nabi ada benda dalam perkara tersebut, Nabi ada tapi Nabi tak tegah secara perkataan ataupun perbuatan Nabi. Ataupun waktu tu Nabi tak ada tetapi Nabi tahu lepas itu, tapi tak ada tegahan daripada Nabi. Kan maksudnya walaupun ketika perkara itu berlaku Nabi tak ada di situ, tapi selepas itu Nabi tahu, Nabi tak tegah pun. Fahadzal as-sukutu yadullu ala jawazil fi'li wa ibahatihi. Maka diamnya Nabi itu tanda sebagai harus dalam perbuatan tersebut. Lianna Rasulullah alaihi salam la yaskutu an batilin aw munkar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam
tidak akan senyap daripada perkara-perkara batil dan juga mungkar. Kalau benda itu jelas batil dan mungkar, Nabi akan tegur. Mustahil pada sifat Nabi akan diamkan diri. Okay, eh? Dan di antara contoh daripada sunnah ini sukutuhu wa adamu ingkari apa? La ambil gulamani bil hira fil masjid. Nabi senyap dan Nabi tak cegah akan ada dua budak yang bermain di pekarangan masjid tadi itu. Kan eh? Begitu juga wasukutu an ghina'i jariyataini kanata taghniyani bighina'in hamasi fi yaumi'id. Nabi juga senyap apabila Nabi tahu dan Nabi tahu akan dua orang hamba perempuan yang menyanyi. Menyanyi dalam keadaan kaum mereka berseronok pada hari raya. Nabi tak tegah. Menunjukkan adalah perkara yang harus. Dan umpama contoh bagi senyap dalam harusan perbuatan itu, Nabi memberikan khabar gembira. Atau Nabi menunjukkan redanya terhadap perkara sesuatu. Atau Nabi memperelokkannya. Maka ini menunjukkan reda ataupun istihsan Nabi elokkannya itu dalil akan keharusan perbuatan tersebut. Contoh, macam kalau dalam kitab Syekh Qadawi tentang hiburan dan nyanyian, Nabi cakap Aisyah, kenapa orang-orang Ansar tidak main gendang dalam hari perkahwinan? Maksudnya Nabi bertanya, tunjuk jangan Nabi pelik sebab selalu mereka main tapi tak main. Menunjukkan Nabi merasa, menunjukkan keredaan, idharu ridahu, Nabi menunjukkan keredaan dia tadi tu. Apa yang perlu diperhatikan di sini, inna ibahatal fi'li al-mustafadata min sukutin Nabi SAW la ta'ni anna al-fi'la la yakunu illa jaizan faqat. Benda yang Nabi senyap daripada perbuatan itu, atau yang Nabi ketahui perkara tersebut, tidaklah perbuatan itu melainkan pada perkara yang keharusan saja. Faqad yakunul fi'lu wajiban bidalilin akhar. Kalau benda itu jadi wajib atas kerana ada dalil yang lain. Wa ala hadha fa mujarradu sukuti Nabi sallallahu alaihi wasallam ya yufidu akthar min ibahatil fa'li. Senyap Nabi itu hanya tanda keharusan. Hanya tanda keharusan tadi. Dia tidaklah kita jadi benda yang lain. Kalaulah jadi wajib atau sunat kerana ada dalil yang lain yang menyentuh atau menyokong perkara tersebut lah. Okay, itu jenis-jenis sunnah dari sudut mahiyatuha atau zat dia. Yang keduanya anwa'us sunnah min haitsu wuruduha min haitsu wurudiha ilaina. Ini jenis sunnah yang dari sudut yang sampai kepada kita. Cara dipindahkan, cara diriwayatkan sehingga kepada kita. Maka di sini ada beberapa perkara. Nah ini maksudnya jalan kaedah yang sampai kepada kita dari sudut riwayatnya. Itu dikira daripadanya sanad sunnah tadi itu, maka dibahagikan kepada tiga jenis kaedah yang sunnah tadi itu sampai pada kita, iaitu sunnah mutawatirah secara mutawatir atau sunnah masyhurah yang secara masyhur, sunnah ahad secara tunggal. Ini adalah pembahagian dari sudut sisi ulama-ulama Hanafiyah. Adapun dari sudut jumhur selain daripada ulama Hanafiyah, sunnah ini dua sahaja, iaitulah sunnah mutawatirah yang mutawatir, yang keduanya adalah sunnah ahad, iaitulah yang ahad yang tunggal. Adapun sunnah masyhurah fahuwa indahum qismun min aqsami sunnatil ahad. Dari sudut jumhur, sunnah yang masyhur ini, yang sunnah masyhurah ini adalah termasuk daripada satu bahagian daripada sunnah-sunnah ahad tadi tu. Dia tidaklah jadi sebagai satu bahagian yang tersendiri sebagaimana yang diistinbat ataupun yang diinterpret, yang dibuat oleh ulama-ulama Hanafiyah tadi itu. Okay, baik. Tapi di sini akan dinyatakan tentang sunnah-sunnah tadi semula secara untuk kita tahu. Sunnah mutawatirah. Sunnah mutawatirah itu macam mana? Rawaha jam'un kathir. Tahilul adatu tawatu'uhum alal kadhib aw wuqu'uhu minhum min ghairi qasdi tawatu'i min anjam'in mithlihim hatta yasilu al-manqulu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sunnah mutawatirah ini diriwayatkan oleh sekumpulan perawi yang sangat ramai dan banyak. Mustahil pada adatnya akan berlaku dalam riwayat tersebut penipuan. Mustahil. Maka bilangan yang ramai itu macam mana tak ditetapkan secara rigid angka nombor, tetapi ia menyatakan justifikasi syarat dia tuhailul adatu, iaitulah adat, secara adatnya mustahil benda tadi kalau dah ramai-ramai macam ni, mustahil orang nipu. Maksudnya demikian.
Berdasarkan takrif tersebut, syarat syawat tawatur ataupun atau sunnah mutawatir tadi itu apa? Ayyakuna rawatu li sunnah jam'an kathiran. Banyak sangat. Perawi dia terlampau banyak. Ya, yang tani'u yang mana bilangan banyak itu menjadikan mustahil berlakunya. Dia menghalang akan berlakunya perkara penipuan. Okay? Okay, baik. Fala yushtaratun litawaturi adadun muayyanun. Kan tak disyaratkan berapa bilangan yang tertentu, tetapi dari sudutnya itu memang berlaku mustahil penipuan tadi itulah itu syarat asas. Yang kedua, ayyakuna rawatu fi kulli tabaqatin min tabaqati riwayati bihadzal wasfi alladhi dzakarnahu fi syart al-awwal. Setiap peringkat itu diriwayatkan semua setiap peringkat ramai. Daripada zaman sahabat dan Nabi, lepas sahabat tabi'in. Jadi daripada Nabi itu dipindah-pindah tu semua riwayat secara ramai. Taklah kita panggil sahabat ramai, tabi'in ramai, semua tabi'in sikit pula, kemudian sikit pula pada ramai balik. Tak boleh. Dia mesti setiap peringkat yang sampai pada kita ni benda yang ramai riwayat dia tadi tu. Ayyakuna mustannidu ilmal rawah mustafadan an tariqil musyahada aw sima'. Benda yang sanad dalam orang yang mengetahui ilmu riwayat tadi itu, maka cara dia tadi itu bagaimana dipindahkan menerusi, memang orang itu sendiri menyaksikan perkara tersebut kalau itu perbuatan Nabi, ataupun dia sendiri yang mendengar benda tadi itu. Dia mendengar perkara tadi itu daripada direct daripada Nabi SAW tadi itu. Apabila terlaksananya cukup syarat-syarat tawatur mutawatir ini, apa adalah khabarul yakin, maka khabar yang diterima itu akan memberikan faedah yakin. Dia tak adalah zon ataupun ragu-ragu, tak lagi ragu-ragu. Dan ilmu yang daruri, yang asas, maka perkara ini wahwa alladhi yattaru ilaihi al-insanu bihaitsu la yumkinu daf'u, maka tak mungkin manusia akan tolak. Lianna tsabita bitawaturi katsabiti bil muayyanati. Benda yang sabit dengan mutawatir itu adalah sabit sebagaimana yang yang telah ditentukan, kan, yang pasti, kan. Maka wa ala hadza fa sunnah mutawatiratu maqtu'an bi sihhati nisbatiha ila rasuli duna ayyi syak. Dia sah, datang sah daripada sahih daripada Nabi tanpa ada sebarang keraguan. Maka fatakunu dalilan min adillatil ahkam, maka dia dalil daripada dalil hukum. Masdaran tasyri'i wa man tasyri'iyyan laha, dan menjadi sumber persyariatan bagi hukum tadi tu bila khilafin bainal muslimin, tanpa ada perselisihan di kalangan manusia umat Islam tadi itulah. Jenis-jenis sunnah mutawatirah ada kalanya dalam sunnah perkataan, ada kalanya dalam sunnah perbuatan. Sunnah perkataan sikit sunnah mutawatirah ni, tapi sunnah perbuatan tadi tu banyak. Secara banyak. Kalau nak dilihat dikata sini wathaniya, yakni fi'liyah tadi tu kathiratun, banyak. Ni antara dalil-dalil, antara contoh-contoh sunnah tadi tu. Baik. Kemudian yang keduanya iaitulah sunnah al-masyhurah. Dia bincangkan juga, Syekh Dr. Abdul Qadir Zaidan bincangkan juga, walaupun di sudut majoriti masyhurah ni termasuk dalam satu kategori ahad, sunnah ahad, tapi dibincangkan kerana mazhab Hanafi membezakan. Sunnah masyhurah wahiyal lati rawaha an Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah yang diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahidun atau ithnani, wahidun atau ithnanun, seorang atau dua perawi saja, ai adadun lam yablagh haddut tawatur, iaitu pada bilangan yang tak mencapai limit mutawatir. Summa tawafarat fi ashrit tabi'in, kemudian dia semakin banyak diriwayatkan di zaman tabi'in dan juga tabi'in. Kan? Maka berlakulah selepas daripada itu, bilangan selepas daripada itu ramai yang tidak memungkinkan berlakunya penipuan. Kerana katanya beza dia dengan mutawatir adalah peringkat pertama daripada kalangan sahabat yang riwayatkan itu seorang atau dua saja, tak ramai sahabat yang riwayat. Kemudian zaman selepas daripada itu barulah ramai. Beza dengan mutawatir, bermula zaman sahabat itu dah terlampau ramai dah riwayat. Kemudian diteruskan setiap peringkat lapisan dengan ramainya perawi tadi. Kan? Fasunnah masyhurah idzan hiya allati kanat fil asli min sunanil ahad. Iaitulah asalnya daripada sunah ahad yang tunggal. Aiman nukilaha an Nabi sallallahu alaihi wasallam adadun duna adadit tawatir, iaitu yang diriwayatkan daripada Nabi pada bilangan yang tidak mencapai limit bilangan mutawatir. Akan tapi dia masyhur dan dia tersebar pada kurun yang kedua ketiga, iaitulah pada zaman tabi'in. Maka di situ ramai yang diriwayatkan dia tadi.
Maka di situlah menjadikan bila dah ramai barulah masuk proses, tak mungkin berlakulah kita panggil penentuan. Maka itu namakan sunnah masyhur. Antara contohnya tentang sunnah innamal a'malu binniyat. Itu antara sunnah yang masyhur lah. Kan sebab hanya Sayyidina Umar saja riwayat lafaz tersebut. Baik. Tak ada sahabat yang lain. Kemudian tapi telah diriwayatkan selepas daripada zaman itu tabi'in dan sampai lepas itu. Yang seterusnya iaitulah sunnah ahad. Sunnah ahad ma rawahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam adalun lam yablagh haddut tawaturi. Ada bilangan yang tak mencapai had limit nombor bilangan mutawatir. Wa dzalika fi asri tabi'in wa asri tabi'in. Sama juga. Zaman tabi'in pun tak ramai, seorang dua. Zaman Nabi sahabat tu seorang dua. Zaman tabi'in seorang dua pula. Zaman tabi'in seorang dua juga. Ada, maka dia berterusan sikit. Dia bukan sebagaimana sunnah mutawatirah yang bermula daripada zaman sahabat sampai seterusnya ramai, ataupun sunnah masyhurah, iaitulah yang pada sahabat-sahabat seorang dua, kemudian tabi'in dah semakin ramai, berdasarkan daripada pandangan ulama-ulama Hanafiyah. Dia membezakanlah sunnah ahad dengan masyhurah tadi tu. Okey. Dari sudut Hanafiyah, wa ma laysat mutawatirah ala qauli ghairihim, dia bukanlah mutawatirah pada kata-kata yang selain pada mereka. Wa hiya 'inda jumhur tufidu dhann ar-rajih, kan, dia membawa faedah akan dhan, sangkaan yang boleh, yang rajih, yang betul, sihhati nisbatiyah ila rasul. Kalaulah sah benda tadi tu nisbah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang lain. Walakin hal tu'tabaru hadhihi sunnah min adilahkam, menjadi persoalan. Adakah sunnah ahad ni menjadi dalil-dalil hukum? Wa yajibu al-amalu biha, mesti wajib beramal dengan dia ataupun tidak? Wa idza qulna bil ijabah, kalau kami katakan ia wajib untuk kita beramal dengannya, maka apa syarat-syarat yang mesti bagi sunnah ahad tersebut? Maka di sini kami perjelaskan. Okey. Sunnah ahad wajibatul ittiba' ma masdarul lil tasyri'. Okey. Sunnah ahad ini wajib untuk diikuti dan jadi sumber pada persyariatan. Tidak ada khilaf kalangan umat Islam, semuanya sunnah ahad tadi itu hujjah ke atas umat Islam tadi itu fi wujubil amal biha. Dalam kita beramal dengan dia, mengambil faedah dengan daripada hukum-hukumnya, menjadikannya dalil daripada dalil hukum, kan, dan menjadi bukti pada beberapa perkara lah. Antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala tentang ayat falaula nafara min kulli firqatin min ta'ifatul latafaqahu fiddin. Pada ayat tersebut, waktu pergi perang pun jangan semua keluar pergi perang, tapi kena tinggal firqah, nafar min kulli firqah, sedikit orang untuk terus mendalami ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'ifah fil lughah, pada bahasa tutlaqu 'alal wahid. Dia ini dikira seorang pun dikira ta'ifah, kan. Kalaulah bukan khabar ahad tadi tu, yakni yang tunggal seorang tadi, menjadi hujah dalam beramal, bagaimana nak beri peringatan bagi mereka yang mempelajari ilmu agama tadi itu. Sedangkan dari mana ada tugasan keluar berperang. Yang kedua, tawatur an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irsali umara'i wa qada'i wa rusuli wa wasi'ati ila al-afaq. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas Nabi ada hantar utusan-utusan Nabi ini, duta-duta Nabi ini, apa yang Nabi tugaskan kepada banyak tempat. Mereka adalah perseorangan. Contoh Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, maka mereka perseorangan tadi itu. Kan, maka di situ menjadikan walaupun seorang, mereka dapat daripada maklumat Nabi, maka itu yang disampaikan kepada mereka, maka di situlah menjadi yulzimu ahlan nawahi qubula qawli man yursiluhum ilaihim. Siapa yang dihantarkan. Kalaulah tidak seorang pun tak boleh, maka takkanlah jadi penyampaian hukum di sana. Kan? Innal ilmi bil ijma', innal ami bil ijma' ma'murun bi ittiba'il mufti wa tasdiquhu wa annahu rubbama yukhbiru an zanni. Orang awam, orang yang maksudnya yang tak pandai ilmu agama ni, secara ijma'nya disuruh untuk mengikut mufti ataupun siapa saja yang dibenarkan dari sudut keilmuan dia tadi itu. Sedangkan ada kalanya mufti ataupun orang yang menyampaikan hukum tadi itu memberikan berita ataupun kenyataan yang bersifat zon, kan. Sedangkan dia mendengar daripada Nabi SAW tidak ada syak. Maka kalaulah begitu dari sudut tadi, maka aula lagi dalam kita nak membenarkan, menerima dan beramal daripada hadis-hadis yang jelas datang daripada Nabi SAW. Yang seterusnya, innana ma'murun bil hukmi bi syahadati ithnin ma'a anna hadha syahadah tahtamilul kadhib, kan. Kita disuruh, diperintahkan untuk berhukum dengan dua orang saksi.
Sedangkan dua orang saksi ini berkemungkinan boleh berlakunya penipuan. Kalau kan al-amalu biha la yajuz illa bi ittifaq ihtimal al-kadhib bi surati qati'atin lima amalna biha wa idza wajaba al-amalu bi syahadati ma ihtimal al-kadhib. Dan kalaulah benda yang ada possibility yang kita panggil dusta tadi pun kita perlu beramal walau sebab dia dua orang, maka apatah lagi hadis ahad tadi itu kerana itu datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aula. Sedangkan yang tadi itu datang daripada maklumat apa selagi mana khabar tadi itu tak menipulah, kan ijma'us sahabah fi hawadithi la tuhsa ala qubuli khabar al-wahid wal amal bi, kan. Jadi ada kelakuan sahabat ijma' menunjukkan mereka beramal dengan dan penerimaan hadis ahad tadi itu. Okey, sebagaimana Pak Abu Bakrin masalan aqal jaddah sudus, bagaimana Abu Bakar memberikan bahagian pusaka kepada datuk, iaitu 1/6 kerana terdapat khabar yang demikian, kan. Okey, dan sebagainya lah. Syarat tu tadi tu maksudnya kita bincang kewajipan dan beramal. Syurutul amal di sana adalah syarat beramal dengan sunnah-sunnah ahad. Ajma'al muslimuna ala anna sunnah ahad hujjatun 'alal jami' yulzamu ittiba'uha. Ijma' umat Islam akan sunnah ahad tadi jadi hujah untuk nak beramal dengannya, ikut dia, kecuali annam ikhtalafu fi syurutil lazimati lidzalik. Akan tapi umat Islam menerima beramal dengannya, kita sepakat, tapi syarat-syarat yang menjadikan hadis ahad tadi itu diterima sebagainya, itu syarat-syarat itu yang khilaf. Al-qaulul awal inna sunnatal lati rawaha al-adlu as-thiqah bi an tawafura fi rawi syurutun qabulu riwayati hasiba ma yashtaratu ashabu hadzal qaul. Kan syarat pendapat pertama mengatakan iaitulah sunnah tadi itu, hadis ahad tadi itu yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, yang thiqah, kan. Iaitulah perawi tadi itu memenuhi syarat-syarat yang diterima periwayatannya, kan. Okey, baik. Okey, baik. Kalau tak sampai sanad tadi tak sampai, dicek sanad tu tak sampai pada Nabi, bi ansaqata min silsilatir rawah sahabi alladhi rawah khabar an Rasulillah, kan. Itu kalau tak sampai pada Nabi, dia hanya sampai kepada riwayat sahabat sahaja. Pada sahabat tak ada yang direct dipastikan disahkan sampai pada Nabi, maka itu dinamakan bil hadis mursal. Hadis mursal, kan Maka bila hadis mursal ini, maka pendapat yang pertama itu sendiri berkhilaf tentang kewajipan beramal dengan hadis mursal tersebutlah, kan. Kalau ulama-ulama mazhab zahiriyah tak jadi hujah dan tak wajib beramal dengannya. Adapun mazhab Imam Syafi'i, maka mengambil beramal dengan hadis mursal tadi itu dengan syarat, kan. Syaratnya apa? Ayyakuna min marasili kibar tabi'in. Orang riwayat yang terlibat daripada hadis mursal itu kalangan tabi'in, ulama-ulama yang besar yang memang dikenali, kan sebagaimana Sa'id bin Musayyab, ataupun kita panggil dan juga ada sanad lain daripada sudut yang lain, kan. Maksudnya yang menyokong hal tersebut. Hadis ni mursal, tapi ada juga hadis yang makna yang sama, tapi riwayat yang lain, jalur yang lain tadi itu sampai pada Nabi, maka menyokong. Maka hadis mursal tadi itu diterima kerana ada riwayat yang lain yang menyokong. Au yuwafiqa qaulas sahabi, ataupun hadis mursal tadi itu menepati kata-kata sahabat, ataupun au yufti bi muqtadahu aktsarul ulama. Hadis ini dah dijadikan bahan dalam fatwa ataupun penyampaian hukum kebanyakan ulama tadi itu. Contohnya Imam Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal mengambil hadis mursal dan beramal dengannya. Okay, baik. Pendapat kedua menyatakan wa ashabu hadzal qaul lam yaktafu bi kauni rawa udulan thiqatan. Pendapat kedua mengatakan syarat nak beramal dengan hadis ahad ini tak mencukupi sekadar syarat mesti perawi tadi itu adil dan thiqah. Dia juga meletakkan syarat yang lain. Yang tak ada kaitan dengan sanad riwayat tadi itu, tapi ada kaitan dengan perkara-perkara lain. Sehingga mereka merojihkan, barulah mereka nak rojihkan hadis ahad tadi itu sahnya hadis yang sampai pada Nabi SAW. Antaranya apa? Iaitulah daripada pandangan Malikiyah dan Hanafiyah. Ulama-ulama Malikiyah mengatakan untuk nak menerima hadis ahad tadi itu mesti adalah adamu mukhalafatihi li alami ahli Madinah. Mestilah hadis ahad tadi itu apa yang diriwayatkan tidak bercanggah dengan apa yang diamalkan oleh penduduk Madinah. Kerana apa? Kerana hujah Imam Malik anna amala ahli Madinati bimathabati sunnah mutawatir. Kerana
apa yang amalan penduduk Al-Madinah ni benda yang berdapatan sunnah mutawatirah. Kerana mereka mewarisi amalan tadi itu daripada generasi awal yang mana sampai pada Nabi SAW. Kan tak boleh bercanggah. Kalau bercanggah hadis ahad dengan apa amalan ahli Madinah, maka ia tak diterima sebagai nak berhukum dengan hadis ahad tadi itu. Okay? Sebagaimana mereka juga mensyaratkan Allah yukhalifa khabar al-ahad al-usul al-thabita wal-qawaidah al-mar'iyah fi syariah. Hadis ahad tadi itu tak boleh bercanggah dengan perkara-perkara usul yang tetap, yang dah sabit dalam agama serta kaedah-kaedah yang jelas dalam syariat tadi itu. Tak boleh. Kerana tak boleh kalau benda tadi itu bercanggah. Kalau kalangan Hanafiyah pula, syarat yang diletakkan kepada penerimaan hadis ahad tadi itu, iaitulah Allah takuna sunnah muta'allaqatu bima yukthiru wuqu'uhu lianna ma yakunu kadzalika la budda an yaqila an at-tariqi tawaturi aw syuhrah litawafuri dawa'i lin-naqli. Hadis ahad tadi itu bukanlah hadis yang mana yang uh, apa la muta'allaqatun bima yukthiru. Tidak banyak orang yang melaksanakannya. Maksudnya apa? Kalaulah banyak orang dah tahu dan banyak orang melaksanakannya, maka sepatutnya dia telah berpindah daripada jalan ahad kepada jawab mutawatir ataupun masyhur syuhrah tadi tu. Kan? Maka di situlah barulah kalau dah jadi mutawatir dengan masyhur pada sisi Hanafiyah, maka tak jadi isu sebab dah naik level daripada kesahihan dia tadi tu. Kan Okey, baik. فإذا لم ينقل على هذا الوجه ونقل عن طريق الأحد دل ذلك على عدم صحة السنة. Dan kalaulah masih lagi di statusnya ahad yang diriwayatkan sikit daripada generasi sahabat sampailah tabi'in dan ada perkara yang menunjukkan ketidaksahihan sunnah tersebut, kan maka itu adalah kita panggil tak diterima. Tak diterima tadi itu. Yang kedua, Allah takuna sunnah mukhalafatul lil qiyas sahih. Sunnah ahad tadi itu tidaklah bercanggah dengan qiyas yang sahih. Dan juga usul-usul dan kaedah-kaedah yang sabit dalam syariat tadi. Kenapa? Fa idza kana rawi ghairu faqih. Kita akan menunjukkan orang perawi tadi itu tidak faqih dalam urusan agama tadi itulah. Baik. Yang seterusnya adalah alla ya'mal ar-rawi bi khilafil hadith alladhi rawahu li'anna 'amalahu yadullu ala nuskhihi aw tarkihi dilalilin akhar. Perawi hadis ahad tadi itu dia tak buat perkara yang bercanggah dengan apa yang diriwayatkan. Kalau dia sendiri buat perkara bercanggah dalam hadis ahad tadi, menunjukkan perbuatan dia itu dia sendiri tak beramal, dia sendiri seolah-olah menunjukkan apa yang disebut dalam hadis ahad itu telah dibatalkan. Tadi itulah okay, baik. Okey, okay, baik. Ini ada perbahasan daripada pandangan yang rajih. Dan sudut Syekh Abdul Qadir Zaidan yang merojihkan iaitulah tentang pandangan daripada mazhab Hanafi dan Maliki yang meletakkan syarat-syarat tambahan. Untuk apa? Untuk liyatma'anna ala sihhati sunnah wa nisbatiha ila untuk lebih menjaga tentang kesahihan sunnah dan juga kesahihan dalam nisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, baik. Okey. Hukum-hukum yang dibawa datang oleh sunnah Nabi, yang pertamanya hukum yang bertepatan dengan Quran Sunnah dan dia menguatkan daripada hukum dalam Quran Sunnah tadi. Contoh larangan dalam menderhakai mak ayah, larangan tentang penyaksian palsu, membunuh jiwa. Kan, Hukum dalam sunnah yang keduanya iaitulah mubayyinatul lima'anil Quran wa mufassiluhu limujmalihi. Untuk menerangkan makna-makna Quran dan memperincikan apa yang Quran tadi itu datangkan secara umum saja. Sebagaimana manasik haji, nisab bagi zakat, kadar zakat, kadar apabila dipotong tangan dalam hukuman hudud, sebagainya, begitu juga sembahyang. Jenis hukum yang dibawa datang oleh sunnah yang ketiga, kontak di sunnah biahkamin muqayyadatun limutlaqil Quran. Sunnah tadi itu dia mengetatkan apa yang Quran sebut secara mutlak. Jadi dia ada syarat dia. Ataupun mengkhususkan apa yang diumumkan oleh Quran. Yang keempat, hukum yang datang buat sunnah tadi itu hukumun sakata anhul Quran wa ja'at bi sunnah. Quran tak sebut, tak nyatakan, tapi sunnah yang memberitahu. Di anna sunnah mustaqillatan bi tasyri'il ahkam wa inna Quran fi hadzal bab. Apa sunnah ini adalah sumber yang berasingan, sumber yang sendiri. Quran sunnah-sunnah, tetapi dari sudut sebagaimana Quran dalam bab dia itulah kita menerima dan beramal dengan dia. Jadi apa yang tak boleh datang Quran tapi ada dalam sunnah, maka itu yang ada juga jenis-jenis hukum dalam sunnah tadi.
Dilalatus sunnah alal ahkam, sunnah kadang-kala ada terdapat dalam bentuk qat'iyah, iaitulah muktamad qat'i sebagaimana dalam sunnah mutawatirah. Kadang-kadang dalam bentuk zanniyah, iaitulah pada selain daripada sunnah yang tidak mutawatir, iaitu sunnah ahad ataupun masyhur. Okey, begitulah juga dari sudut dilalah dia, pendalilan dia sama ada zanni ataupun qat'i. Maka itu perbahasan dia lah. Itu kita akan bincang qat'i zanni dalam perbahasan yang kita akan bincang dalam kitab Syekh Qadawi As-Siyasat Syar'iyyah fi Daw'il Kitab wa Sunnah Nabawiyah. Jadi sekadar itu saja untuk perbahasan dalil yang kedua, iaitu sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.